Projek bekalan air Kelantan disegerakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazif Ahmed Syukri. Majlis Ilmu Madani yang diadakan di Kompleks Seri Perdana Putrajaya hari ini memberi kefahaman kepada orang ramai tentang maksud negara madani yang merangkumi pelbagai aspek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata selain memanfaatkan waktu, Majlis Ilmu ini juga membawa mesej Islam yang lebih bermakna bagi orang ramai menerusi perkongsian daripada 3 tokoh ulama yang hadir. Sangat menyenangkan, membahagiakan kerana selari dengan maksud kita memberi kefahaman tentang maksud negara madani. Ya, asasnya harus akidah yang kukuh, akhlak yang baik, syakhsiyah Islamiyah, maknawiyah, dan gunakan ini untuk menerapkan nilai dalam pelbagai bidang, dalam kemampanan ekonomi, dalam teknologi digital, dalam konsep ihsan dan rahmah untuk mengurangkan beban rakyat miskin dan pembelaan umat secara keseluruhannya. Beliau menyatakan dalam ucapan semasa Majlis Ilmu Madani di Putrajaya, Majlis Ilmu ini disampaikan agamawan Syekh Ahmad Muhammad Sa'ad Al-Maliki Al-Azhari Al-Hasani dan Syekh Muhammad Haidara Al-Jailani serta Syekh Dr. Ikrimah Sabri. Antara pengisian majlis ini termasuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan bagi umat Islam, bagaimana sikap toleransi dapat menyatu padukan umat dan mengawal emosi dalam menjalani kehidupan seharian. Sementara itu, hadirin yang menghadiri Majlis Ilmu Madani berpendapat majlis ini bukan sahaja menceritakan peristiwa penting dalam sejarah Islam tetapi juga memberikan gambaran sebenar mengenai agama Islam yang menyatuni pelbagai golongan tanpa mengira bangsa dan agama. Pengajaran yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya satu pengajaran yang boleh kita cerita bila datang bulan Rajab saja, tapi pengajarannya boleh jadi panduan hidup kepada umat sepanjang zaman. Itu merupakan intipati yang paling terpenting yang perlu diambil oleh kita orang Islam secara umum dan secara khusus. And their speech was an inspiration. After an inspiration, it's really touched everybody that came to this event. We're happy. The non-Muslim, as you can see, they were really touched inside their mind. They are really touched because they told them that Islam is all about peace. There's nothing like terrorism in Islam. Kelantan antara negeri menerima peruntukan paling besar dalam belanjawan madani. Perdana Menteri berkata walaupun wujud perbezaan politik, rundingan dan perbincangan tetap diadakan bagi menyalurkan pelbagai peruntukan kepada negeri itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyelesaian isu bekalan air dan banjir tetap diutamakan selain penyaluran peruntukan hampir 104 juta ringgit untuk kebajikan imam, bilal, siak, guru takmir dan guru kafar. Peruntukan kepada Sekolah Agama Rakyat SAR yang dihentikan pada tahun 1999 turut disalur semula. Jadi saya telah minta kajian sepenuhnya walaupun beberapa bantuan telah disampaikan untuk memulihkan program ini kerana Sekolah Agama Rakyat ini sekolah daripada rakyat ya. Dan ada peranan dia dan kadang-kadang sekolah kebangsaan tidak boleh menampung keperluan pendidikan Islam itu, maka dia ditampung oleh Sekolah Agama Rakyat. Beliau berkata demikian kepada Majlis Penyerahan Sumbangan Perdana Menteri bagi projek menyiapkan Masjid At-Taqwa Alor Pasir, Tumpat, Kelantan. Hari sama Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Dalam perkembangan sama, 500 juta ringgit daripada 1.7 bilion ringgit peruntukan telah diluluskan untuk menyelesaikan masalah air bersih di Kelantan akan disalur dengan kadar segera. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus 500 juta ringgit. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik.
Kecek molek. Kecek molek dan minum baik. Kalau ada menteri besar yang sombong-sombong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih. Kerajaan setuju memberi pelepasan bayaran moratorium bagi projek pembinaan pangsa peri perumahan penjawat awam di Lembah Sireh, Kota Baru yang terbengkalai. Pelepasan bayaran itu akan diberi sehingga pembeli dapat menduduki rumah berkenaan. Jelas Perdana Menteri, keputusan itu dibuat bagi membantu meringankan beban pembeli yang terpaksa menanggung pembayaran pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan Pinjaman Sektor Awam LPPSA. Saya buat keputusan tentang ada rayuan untuk projek perumahan penjawat awam Lembah Sireh Kota Baru ini. Pinjaman diambil dibuat melalui LPPSA. Jadi oleh itu, selagi rumah itu belum diduduki, kita bagi pelepasan moratorium, maknanya tak perlu bayar sekarang dan hanya mula bayar masa dia rumah disiap dia masuk rumah. Itu untuk kemudahan. Beliau berucap pada Majlis Penyerang Kunci Rumah Mesra Rakyat Syarikat Perumahan Negara Berhad di Kampung Jaya, Pasir-Hor, Kota Baru. Sementara itu, semasa sesi dialog temu anwar di Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Bacok, antara isu yang dibangkitkan adalah mengenai pengangkutan bas dan fasilitas sukan di universiti. Mengenai isu pelatih industri yang tidak berbayar, Datuk Seri Anwar berpandangan majikan harus pertimbangkan bayaran yang ditanggung pelajar termasuk kos perjalanan dan perbelanjaan harian. Jadi prinsip intern itu tidak ada allowance atau bayaran. Apakah ini fair? Saya tidak fikir fair. Sebab itu bila saya ambil intern sebagai pejabat ketua pembangkang dulu di parlimen, kita bayar. Tidak terlalu tinggi tapi sekurang-kurangnya makan, minum dia, perjalanan, dia ada sedikit allowance. Kerana prinsip intern itu bukan pekerja. Tetapi untuk syarikat-syarikat tidak bayar sama sekali. Itu bayar sedikit rendah. Tak munasabah. Ini sebab saya kata dasar ekonomi kita, ekonomi haruslah menekankan prinsip keadilan ini. Lebih 4,000 pelajar universiti dan anak muda Kelantan menghadiri sesi dialog temu anwar di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Bacok, Kelantan. Tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang sebar dan menyentuh sentimen berbau perkauman, agama dan institusi diraja 3R pada pilihan raya negeri akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazlil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diarah mempertingkat usaha bagi mengekang penurunan isu menyentuh 3R. Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang sangat merosakkan sama ada keharmonian maupun akidah rakyat Malaysia. Beliau ditemui selepas majlis kempen kesedaran keselamatan cyber Jom Digital di Lembah Pantai. 1.6 bilion ringgit disalurkan kepada 72,000 pelanggan melalui pembiayaan perniagaan mikro, kecil dan sederhana PMKS oleh Bank Simpanan Nasional BSN sejak tahun 2020. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata BSN memberi pembiayaan tertinggi iaitu sebanyak 40.2%. Inisiatif itu telah membantu syarikat PMKS sekaligus membuka 6,836 peluang pekerjaan kepada rakyat. Terbaru skim mikro kasih turut diperkenalkan dengan pembiayaan RM900 juta.
Saya ingin mengulangi bahawa pinjaman adalah RM5,000 hingga RM50,000 kepada penjaja dan peniaga kecil, kepada usahawan belia, kepada usahawan wanita, dan antara syarat yang sebagaimana Encik Zulkarnain, pengarah BSN Negeri Johor sebut tadi ialah sudah ada perniagaan 6 bulan dan akaun bank juga 6 bulan. Skim mikrokasih terbahagi kepada 3 kategori iaitu skim mikrokasih belia, skim mikrokasih penjaja, peniaga kecil dan skim mikrokasih wanita. Usahawan perak disaran ceburi sektor perniagaan franchise. Ini kerana jumlah penglibatan dalam sektor franchise di negeri itu masih rendah berbanding negeri-negeri lain. Setakat ini hanya 31 syarikat dan jenama franchise tempatan menjalankan perniagaan mereka di negeri tersebut. Macam saya kata, kadang-kadang stigma usahawan ialah dia melihat perniagaan franchise ini lebih kepada franchise yang memerlukan modal yang terlampau besar. Kerana apa? Mungkin disebabkan mereka kurang pengetahuan tentang bisnes franchise yang ada dekat Malaysia ini. Sebab itu dengan program seumpama ini, siri jelajah yang diadakan oleh Pernas, kita mengharapkan maklumat mengenai bisnes franchise ini dapat disampaikan secara langsung kepada usahawan negeri Perak dengan harapan selepas ini kita dapat melahirkan usahawan franchise yang ramailah. Tambah salbiah, kerajaan negeri turut memberi fokus sektor perniagaan franchise di bawah Pelan Perak Sejahtera menerusi penganjuran pelbagai program. Masih lagi dalam berita tengah malam, Expo Kayu Malaysia 2023 bakal menjadi pemangkin menarik lebih banyak pelaburan dalam industri perkayuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof optimis Expo Perdagangan yang berlangsung bermula hari ini sehingga Selasa nanti merupakan platform rangkaian terbaik kerana menggabungkan penggilang, pengimport dan pengeksport di bawah satu bumbung. Saya ingin meyakinkan pembeli dan pengunjung antarabangsa bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mesra pelaburan. Pemacu ekonomi negara, terutamanya industri pembuatan, telah menjalani transformasi berdaya teknologi yang memulihkan perniagaan berkembang dan juga menjana aliran pendapatan baharu. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching. Expo edisi kedua ini melibatkan 120 pempamer dari 11 negara yang akan berkongsi trend dan perkembangan pasaran semasa industri perkayuan. Koperasi Tentera mengumumkan pemberian dividen 7% kepada 156,156 anggotanya bagi tahun kewangan 2022. Ia meningkat berbanding 5% tahun sebelumnya. Pembayaran akan diagih sebelum Aidiladha. Jumlah bayaran dividen itu adalah RM134 juta iaitu RM41.4 juta lebih tinggi berbanding bayaran dividen tahun sebelumnya. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pemberian dividen ini jelas membuktikan Koperasi Tentera masih mampu memberi pulangan tinggi konsisten kepada anggotanya walaupun negara berdepan ekonomi mencabar. Koperasi Tentera juga seperti mana yang dimaklumkan tadi turut menawarkan pelbagai jenis skim bantuan kebajikan, kesihatan, pendidikan dan lain-lain kepada anggota sejak perlumbungannya. Dan antara sumbangan
termasuklah bantuan perubatan demi siswa, skim insentif kecemalangan, sumbangan bakti bantuan persekolahan, bantuan banjir dan khidmat kematian. So dalam tempoh 10 tahun ini, Koperasi Tentera telah menyalurkan sumbangan sebanyak 17.7 juta kepada anggotanya. Itu purata sebanyak 1.7 juta setahun dalam bentuk kebajikan. 1:1 kepada seorang askar tetap sasaran askar wataniah menjelang 2025. Merealisasikan sasaran itu, orang ramai disaran mintai pasukan askar wataniah bagi memperkukuh barisan pertahanan negara. Ketika ini, penglibatan orang awam dalam askar wataniah meningkat kepada 80%. Therefore, dalam Pakatan dia akan meningkat juga lah. Dan juga ini juga satu lagi peluang karier kerjaya untuk halayak, yang utamanya untuk masyarakat awam mencuburi bidang kementerian. Because uniknya mencuburi askar wataniah ni, yang pertama sekali dia orang kata security punya community kan. So dia dapatlah peluang untuk membentuk diri, jati diri, disiplin kan. Inilah peluangnya. Dan majikan-majikan pun kita galakkan untuk menggalakkan staf-staf mereka dan juga pekerja-pekerja mereka untuk mencuburi askar wataniah ni. Tambah beliau, pihak yang juga turut mengalu-alukan kaki tangan awam dan swasta untuk turut serta dalam pasukan berkenaan. Beliau menyatakan sempena sambutan Hari Ulang Tahun Askar Wataniah ke-65 di Regimen 505 Askar Wataniah, Camp Force 136, Pekan Pahang. MARA menyasarkan 20,000 peluang penajaan pinjaman mengikut peringkat pengajian bagi semester baharu bermula bulan depan. Kemudahan pinjaman ini bagi memberi peluang kepada golongan B40 menyambung pengajian di institusi pendidikan MARA, IPTA dan IPTS. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, MARA sentiasa melihat kepada keperluan industri dan pasaran bagi memenuhi pelbagai sektor pekerjaan seluruh negara. Selain memberi penumpuan kepada bidang peluang pasaran tinggi, MARA juga tetap mementingkan bidang sosial bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan dan kemanusiaan. KPDN Perlis meneruskan penganjuran jualan rahmah dengan memfokuskan jualan barangan keperluan menjelang sambutan Aidiladha. Program bermula semalam hingga 28 Jun ini turut diperluaskan ke kawasan komuniti dengan memanfaatkan penggunaan Dewan Orang Ramai. Menurut pengarah KPDN Negeri, Nur Azhar Jaafar, 16 pilihan barangan ditawarkan dengan potongan harga 10% daripada harga pasaran. Antaranya beras, telur ayam, bihun, pelbagai jenis bawang, tepung gandum, kentang dan pelbagai jenis pilihan produk untuk minuman. Alhamdulillah, bekalan stabil, beras super special tempatan juga mudah diperolehi, dan juga begitu juga dengan bekalan telur. Bekalan gula juga stabil di negeri Perlis dan juga lain-lain bekalan. So insya-Allah kita juga menjamin bahawa bekalan bagi keperluan khas untuk persediaan Aidiladha mencukupi. Beliau ditemui media pada program Jualan Rahmah Kasih Sayang Dun Indra Kayangan. KPDN Perlis turut melaksanakan jualan rahmah mobil di kawasan pendalaman yang menawarkan 10 jenis barangan dengan harga 30% lebih rendah. Semua korporasi diseru supaya terlibat dengan aktiviti kejaminan makanan. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah menyatakan ia secara tidak langsung dapat membantu kerajaan mengurangkan kebergantungan import bahan makanan negara. Berikutan itu, gerakan koperasi perlu mempelbagaikan aktiviti perniagaan seperti pengeluaran makanan tanpa bergantung kepada satu atau dua produk demi mendapat perolehan lebih tinggi. Sehingga kini hanya 172 koperasi daripada 15,315 koperasi di seluruh negara terlibat dalam sektor keterjaminan makanan. Dalam hal itu, Angkasa telah menandatangani nota kerjasama dengan Jabatan Pertanian seluruh negara bagi membimbing koperasi menceburi dalam aktiviti agromakanan. Jabatan Pertanian ada kepakaran dan pangkalan data di mana tempat yang sesuai dan jenis tanaman serta ternakan untuk diusahakan secara berskala besar.
Subsektor pelancongan sukan antara yang diberi fokus oleh kerajaan negeri pada tahun Melawat Melaka 2024. Exko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata sebanyak 64 acara telah dirangka sepanjang tahun bagi mempromosikan Tahun Melawat Melaka termasuk larian maraton antarabangsa. Penganjuran program sukan seperti itu juga mampu membantu menarik kedatangan pelancong luar negara. Ya, kita contohnya macam saya sebut tadi dalam 60 cara dan juga program yang kita dah rangka tu, salah satunya kita mengadakan maraton untuk international maraton. Itu salah satulah contoh. Itu secara tak langsung itu boleh menarik ramai pelancong lah. Kita akan adakan maraton peringkat international pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Perakan Perahu Naga 2023 di Dataran Persahabatan Malaysia-China, Melaka. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Musa Yusof. Seramai 4,439 kanak-kanak prasekolah diraikan dalam perhimpunan sukan selama 2 hari bermula semalam. Ia turut menghimpunkan lebih 700 pelajar tadika berkeperluan khas terdiri sindrom kurang upaya, tumpuan ADHD, kelewatan pertuturan speech delay dan autism. Menurut pengurus projek Al-Khawsa Educates, penganjuran itu adalah bagi mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keyakinan diri terhadap kanak-kanak. Objektif kita ni, kita nak beri yang terbaik untuk anak-anak dan ibu bapa. Untuk anak-anak ni, kita raikan mereka sebab ini adalah hari mereka. Jadi kami raikan di tempat seperti sebegini yang Program itu sekaligus mencetak kejayaan dalam Malaysia Book of Record MBOR bagi perhimpunan sukan kanak-kanak terbesar di Malaysia. Turut hadir Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Perkembangan sukan kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2023. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berada dalam kelas tersendiri selepas meraih pinggan emas keduanya dalam ACC 2023 menerusi acara Kirin. Beliau menamakan saingan final dengan catatan masa 10.005 saat meninggalkan pelumba Jepun Shinji Nakano di tempat kedua dengan perbezaan 0.097 saat. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syafiq Daun Syahrum turut beraksi cemerlang dengan memenangi pihak gangsa mengatasi 4 pelumba lain. Terus pergi dan bila saya begitu saya memang go full gas lah, all out. Dan bila saya side by side kat sini dengan Japan tu, saya dah macam in my own world lah, saya dah go full gas. Saya dengar bising, crowd jerit apa semua dan selekoh tak akhir tu saya dah di hadapan dan apa yang saya tahu saya just nak menang je. Alhamdulillah memang rezeki saya dapat ke final dan kat final saya just nak buat yang terbaik. Saya tak nak macam saya rasa menyesal ke apa. Dato' Azizul Hasni meraih emas pertama acara pecut Jumaat lalu untuk merampas kembali gelaran Raja Pecut Asia. Bahang Sukan Asia dan Sukan Para Asia di Hangzhou kini mula dirasai. Ketika ini, Jawatankuasa Penganjur memaklumkan telah bersedia sepenuhnya untuk menyambut kedatangan atlet dan pegawai dari 45 buah negara ke tamasya terbesar Asia itu. Menurut jurucakap penganjur, persediaan penganjuran kini memasuki fasa akhir iaitu untuk memberikan keselesaan tetamu luar dan juga penonton. 40 jenis sukan dipertandingkan pada Sukan Asia, manakala 22 jenis sukan dipertandingkan pada Sukan Para Asia nanti. Venue pertandingan kebanyakannya di sekitar Bandar Hangzhou, sementara beberapa acara turut diadakan di Bandar Deking, Jinhua, Ningbo, Shaoxing dan Wenzhou dalam wilayah Zhejiang. 3 hari lalu, Jawatankuasa Penganjur mengadakan majlis penyalaan obor tamasya Sukan Asia ke-19 menjelang 100 hari tamasya tersebut.
Skuad hoki remaja lelaki kebangsaan berada dalam prestasi terbaik bagi menghadapi cabaran Piala Dunia Remaja hujung tahun ini. Menurut Ketua Jurulatih Muhammad Amin Rahim, ia berdasarkan pencapaian positif pada kejuaraan Piala Remaja Asia baru-baru ini. Jelas beliau, aksi cemerlang yang dipamerkan skuad muda lelaki negara harus dipuji setelah berjaya menamakan cabaran di tangga keempat. Kami juga ada merancang untuk mengadakan siri jelajah di Eropah yang mana kita belum lagi bermain dengan pasukan Eropah. So diharap jelajah itu kita akan membiasakan diri dengan corak permainan Eropah yang mana kita akan lebih dapat cara permainan, gaya permainan Eropah supaya kita lebih bersedia untuk kejuaraan Piala Dunia Remaja pada hujung tahun ini. Piala Dunia Remaja 2023 bakal berlangsung pada Disember ini di Kuala Lumpur. Susulan kemulut dalaman Persatuan Bola Sepak Perak Darul-Rizwan PAFA, satu jawatankuasa bertindak akan ditubuhkan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi menangguh pembatalan PAFA oleh Pesuruh Jaya Sukan. Jawatankuasa itu akan memantau perkembangan badan induk tersebut dan melaksanakan semula mesyuarat agung tahunan AGM untuk memilih kepimpinan baharu. Dan dalam AGM itu akan terbentuklah jawatankuasa PAFA yang baru, dan apabila laporan itu telah diterima oleh PJS dan Jabatan Menteri, mungkin kedua pihak ini bersetuju, barulah pengurusan PAFA ini akan diserahkan kepada jawatankuasa baru yang akan dilantik dalam mesyuarat yang dikenalikan oleh ad hoc committee tersebut. Pihaknya juga telah mengadakan pertemuan dengan menteri bagi mencari penyelesaian dan pertimbangan mengikut perlembagaan PJS agar PAFA tidak dibubar. Pada 7 Mac 2022, PAFA digantung selama 6 bulan oleh PJS berikutan kemelut yang melanda badan induk bola sepak itu. Ini pula melibatkan kejuaraan jemputan Nine Ball Labuan 2023 hasrat wakil Malaysia Muhammad Almi Muhammad Yaakob untuk mengungguli saingan akhir kejuaraan tiada kesampaian apabila tewas kepada Dominic Ng Chee Ho dari Singapura. Selaku naik juara, Muhammad Almi yang juga pemenang pingat Perak Sukansi 2023 membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 dan trofi. Dalam saingan akhir tersebut, Dominic menewaskan Muhammad Almi dengan kiraan mata 11-9 sekaligus berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 berserta trofi. Kejuaraan yang berlangsung sejak 13 Jun itu turut disertai 64 pemain dari dalam dan luar negara. Pertandingan itu dianjurkan bersama David Pool Labuan, Aquesta Travel and Tours dan Utama Ventures Sdn Bhd. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazif Amir Syukri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.